merupakan laman tempahan perjalanan atas talian pertama di Malaysia. Inilah senario yang berlaku sekarang. Kanak-kanak dan remaja berumur antara 5 hingga 17 tahun perlu aktif sekurang-kurangnya 60 minit sehari. Pilihan di tangan anda. Jom aktif. Baik, bertemu kembali. Berita wilayah diteruskan dengan mengikuti perkembangan cuaca semasa bersama Bekawai Jawatan Meteorologi Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, masih lagi terdapat ribut tropika Saudel yang kini sedang berada di barat laut Luzon, Filipina dan sedang bergerak menuju ke arah barat laut dengan kelajuan 20 km sejam. Namun demikian, keadaan ini tidak memberi kesan signifikan kepada rantau negara. Namun begitu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan lap gelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning. Kelajuan angin boleh mencecah sehingga 50 km sejam beserta ketinggian ombak sehingga 3.5 meter. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 22 Oktober 2020. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan seperti aktiviti bubuk kecil dan juga sukan laut adalah amat berbahaya. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemeradaan terkini, dapat kita perhatikan hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan, dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, tiada hujan yang dicerap bagi negeri Sabah. Namun demikian, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak, dan keadaan ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau terus ke laman sesawan kami di www.met.gov.my. Saya Syazwani. Assalamualaikum. Kita ke segmen lintas langsung dari Sarawak. Antara paparannya, 25,000 usahawan IKS belum berdaftar dengan PBT, bimbingan dan bantuan sukar disalurkan. Sudah bersedia di sana Firdaus Arashi Idris. Silakan Firdaus. Terima kasih Ifah. Salam sejahtera. Seramai 25,000 daripada 44,000 usahawan kecil dan sederhana IKS di Sarawak masih belum berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan PBT. Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana, Datuk Muhammad Naruddin Majais berkata, ini menyebabkan bimbingan dan bantuan dari berbagai agensi kerajaan tidak dapat disalurkan kepada mereka dengan lebih berkesan. Jadi oleh kerana mereka belum menetap diri, mereka tidak layak menerima apa juga bantuan semasa COVID tadi. Jadi seperti yang diberi oleh kerajaan negeri, RM2,250 bagi setiap yang berniaga. Jadi mereka tidak layak oleh kerana kita asyik ada rekod. Datuk Muhammad Naruddin ditemui pemerintah APM dalam program
program Jum Register Bisnes Sarawak Kusayang di Dewan Masyarakat Kampung Kedung Simunjan. Program tersebut dianjurkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak dengan kerjasama Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak dan pejabat daerah Simunjan. Datuk Muhammad Noordin berkata dengan mendaftar di bawah program tersebut, usahawan akan mendapat pelbagai panduan perniagaan dari agensi kerajaan termasuk pinjaman perniagaan. Setakat ini, seramai 580 usahawan telah berjaya didaftarkan menerusi program berkenaan yang telah diadakan di 4 lokasi di seluruh negeri. Bidang pertanian dan pelancongan diyakini mampu melonjakkan pembangunan di bahagian Seri Aman. Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, ketika ini projek untuk membangunkan kawasan Stumbin, Lingga sebagai jelapang padi di Sarawak sedang dilaksanakan. Datuk Seri Rohani yang juga pengerusi pembangunan Seri Aman Sada berkata apabila projek itu siap, ia akan menjadi pemangkin dalam industri makanan negara dan pada masa sama boleh dibangunkan sebagai produk agro pelancongan. Manakala sektor pelancongan juga boleh memacu pertumbuhan ekonomi tempatan kerana bahagian Seri Aman mempunyai produk sedia ada yang unik namun belum dibangunkan sepenuhnya. Ini termasuklah Benak Batang Lupar, Pulau Seduku sebagai sentuari buaya dan empangan hidro batang air di Lubuk Antu. Potensi tersebut akan dimasukkan dalam Plan Induk Sada. Datuk Seri Rohani berucap dalam majlis penyerahan geran projek kecil luar bandar, projek mesra rakyat dan projek transformasi luar bandar kepada sekolah, surau, masjid serta jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung bagi kawasan Dun Lingga dengan nilai keseluruhan 2.36 juta ringgit. Beliau berharap semua agensi pelaksana, pemimpin masyarakat dan penduduk Seri Aman dapat memberi kerjasama dalam menjayakan plan pembangunan Sada. Hari ini 21 Oktober merupakan satu lagi hari penting dalam sejarah Sarawak apabila deklarasi Seri Aman iaitu Perjanjian Keamanan ditandatangani antara kerajaan dengan pihak komunis pada 1973. Perjanjian keamanan itu yang menyaksikan pihak komunis bersetuju menamatkan perjuangan mereka dan penentangan mereka di Sarawak. Wartawan Rosi Tampung ada laporannya. Pada hari ini dalam sejarah Sarawak iaitu hampir setengah abad yang lalu pada tahun 1973 telah termeterai satu perjanjian keamanan iaitu antara pihak kerajaan dengan pihak komunis. Perjanjian damai itu yang dikenali sebagai Deklarasi Seri Aman telah ditandatangani berbagai semacam iaitu pembangunan ini yang dikenali sebagai Rumah Seri Aman. Deklarasi Seri Aman menjadi titik mula berakhirnya penentangan komunis di negeri ini apabila Komisar Mati Rakyat Kalimantan Utara iaitu Bong Kicho menyerah diri bersama-sama dengan pengikutnya. Pihak kerajaan semasa menandatangani perjanjian damai pada waktu itu diwakili Ketua Menteri Sarawak Tun Abdul Rahman Yaakob. Pesawat yang berkhidmat dalam pasukan Border Scout Piong Lebang berkongsi pengalamannya bertemu dengan Bong Kicho yang menyerah diri dalam satu sekatan jalan raya di Tengku. Lepas kutahan itu Babio berhenti, saya baru menghadap sebelah kiri itu yang orang memberitahu diri dia Bong Kicho yang nak nyerah diri. Kemudian sahabat tangan dengan tangan kibak, jari kanan itu ada sarung pakai sarung tangan, ada sarung tangan sebelah kanan sebab sebelah kanan lagi luka. Perundingan damai selama beberapa hari di antara kedua-dua pihak akhirnya berjaya mencapai satu persefahaman dan pihak komunis bersetuju menamatkan perjuangan mereka. Kira-kira 500 komunis meletakkan senjata dan kembali kepada masyarakat. Nama Semanggang ditukar ke Seri Aman pada Mac 1974 sebagai memperingati peristiwa bersejarah tersebut. Bagaimanapun, atas permintaan penduduk tempatan, tahun ini nama Bandar Seri Aman ditukar semula ke Bandar Semanggang. Kalau boleh pada tarikh 21 Oktober itu kita adakan hari untuk memperingati perjanjian perdamaian, hari yang bersejarah untuk bahagian Seri Amanah, bahagian Semanggang, untuk anak cucu kita yang akan datang supaya tarikh 21 itu
akan jadi tarikh yang paling istimewa untuk penduduk bahagian Semanggang lah. Wujud tanda burung merpati yang terletak di tengah-tengah Bandar Semanggang adalah simbol keamanan sebaik terangnya perjanjian damai antara kedua-dua pihak. Lebih dari itu, piala arca merpati tersebut sentiasa mengingatkan kita akan sejarah pada 47 tahun yang lepas, kerana dari situlah bermulanya apa yang kita panggil keamanan sekarang, dan menghargainya juga penting dalam kita menjunjung kedaulatan negara. Rosita Ampung, RTM. Majlis Perbandaran Sibu MPS memandang serius kejadian seorang kanak-kanak berusia 10 tahun yang hampir lemas selepas terjatuh ke parit. Dalam kejadian sekitar 9 malam tadi di Jalan Kampung Datu Sibu itu, kanak-kanak itu terjatuh kerana penutup besi parit telah dicuri individu tidak bertanggungjawab. Pengerusi MPS Clarence Ting berkata sebelum menerima laporan kejadian itu, beliau telah mengarahkan unit perkhidmatan pergerakan MPS untuk menutup lubang parit itu seawal jam 8 pagi tadi. Penutup parit itu ditutup menggunakan papan kayu bagi mengelakkan kejadian kecurian berlaku semula. Yeah, it was a very close call. And then, fortunately, there's a happy ending. Otherwise, it will be very tragic. Just because somebody is greedy and then they steal this thing, it could have cost somebody else's life. Dalam kejadian tersebut, Haris Izzatun Mukris bin Suhaili, 10 tahun, sempat diselamatkan oleh ibu saudaranya yang berjalan di belakang mangsa. Difahamkan ketika kejadian kedalaman parit itu melebihi paras ketinggian kepala kanak-kanak tersebut. Sebuah laporan polis mengenai kejadian itu telah dibuat oleh bapa mangsa. Can prevent these sort of things from happening. Penduduk yang terjejas dalam insiden kebakaran di Rumah Jelian dan Rumah Langi di Pasai Siong Tengah Sibu 2 hari lepas terus menerima bantuan daripada beberapa pihak. Antaranya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menyerahkan bantuan berupa makanan kering, peralatan dapur dan kelengkapan tidur. Manakala Persatuan Bulan Sabit Merah dan sebuah syarikat telah menyerahkan bantuan berupa pakaian dan makanan. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Christopher Gira Sambang, yang melawat penduduk terjejas kebakaran, turut memberi bantuan segera RM1,000 bagi setiap keluarga dan bantuan bahan binaan untuk membina kediaman sementara. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemun Masing juga menyalurkan bantuan sebanyak RM10,000, manakala Menteri Gula Belia dan Sukan Sarawak Datuk Nada Lawan memberikan bantuan sebanyak RM8,000. Bala WP kemantu beratai kami benua kami itu mayuh mah bala NGO no bala hari perintah bukai cici bukai maka sudah hari kebajikan hari office mayuh mah bupi perintah Oke, dia tahu kami itu tadi dia visinya numpang ba sidaya kena hangus. 2 blok rumah panjang Jelian dan Rumah Langi Pasai Siong Tengah Sibu itu musnah dalam kejadian kebakaran pada Isnin lepas. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus. Sumbangan kepada pelajar IPT yang terkandas serta prospek agro pelancongan terbaru di Temerloh antara pengisian bahan berita dari Pahang. Untuk laporan penuh, kita bersama Fatin Nasuha Rashid. Silakan Fatin. Terima kasih Ifah. Kerajaan Negeri Pahang memperuntuk sumbangan sebanyak RM612,600 kepada mahasiswa anak Pahang yang terkesan susulan arahan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT agar pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT tidak perlu mendaftar secara fizikal, sebaliknya dilaksana secara dalam talian. Menteri Besar Datuk Seri Warosdi Wan Ismail berkata sumbangan tersebut sebagai tanda keprihatinan kerajaan negara kepada pelajar terlibat. 3,000 orang. Pelajar UMT pun agak ramai juga. Menurut beliau, menyedari kesan isu terbabit, pihaknya melalui Majlis Mahasiswa Anak Pahang Mampan telah membuka permohonan untuk sumbangan itu secara dalam talian pada 5 hingga 9 Oktober lalu. Dalam tempoh itu, pihaknya memperoleh sebanyak 3,063 permohonan oleh mahasiswa anak Pahang yang layak menerima bantuan sebanyak RM200 setiap seorang. Kita boleh laksanakan kita majlis buat kerajaan negeri
Kerajaan Negeri Pahang dan Yayasan Pahang di Pejabat Menteri Besar di Kuantan. Menurutnya, bantuan tersebut telah disalurkan kepada kesemua penerima bermula 16 Oktober lalu dan dijangka selesai diagihkan selewatnya minggu ini. Sementara itu, Yang di-Pertua Mampan Kebangsaan Muhammad Ainur Basir Muhammad Rosdi mewakili mahasiswa anak Pahang menzahirkan ucapan terima kasih dan bersyukur di atas keprihatinan kerajaan negeri menghulurkan bantuan berkenaan. Kami memang mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi atas keprihatinan beliau terhadap kebajikan mahasiswa yang terkandas dan yang terkesan akibat peningkatan COVID-19 inilah. Jadi kami memang rasa bersyukur tu memang tak nafikan lah. Dan ada yang sampai wasiat saya memang berani sebab memang dah ada bantuan tu dapat salur terus kepada mereka. Tambah beliau, pihaknya bersama Yayasan Pahang, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS dan UMNO Pahang menjalin kerjasama bagi memperoleh data mahasiswa terlibat bagi membolehkan permohonan mereka diproses. Selain melalui media sosial, permohonan itu turut disebarkan melalui 16 IPT yang berdaftar dengan mampan dan pihak hal ehwal pelajar di universiti-universiti yang tidak mempunyai mampan bagi memastikan bantuan dapat disampaikan kepada semua pelajar yang layak. Penerimaan Peratuan Kuching Sela College Universiti Yayasan Pahang UCYP berhasrat untuk membuka sebuah taska yang memfokuskan kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Nur Fatinani Muhammad Rizwan, 22 tahun, siswazah Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak berkata, beliau amat minati bidang asuhan kanak-kanak dan berhasrat untuk terus mendekati golongan itu. Anak ketiga daripada 10 adik-beradik ini merancang untuk membuka taska keperluan khas tersebut yang kewujudannya amat terhad. Beliau kini sedang menempuh pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang sama. Sebab saya memang minat pada kanak-kanak lah. Memang saya berniat untuk membuka satu taska khusus memang terutama untuk kanak-kanak keperluan khas. Sebab saya suka tengok pada kanak-kanak yang keperluan khas. Saya rasa kesian dan saya terdorong untuk jaga kanak-kanak keperluan khas tu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri sesi khas Anugerah Kecemerlangan Convocation Virtual 2020 UCYP di kampus utama Tanjung Lumpur, Kuantan. Sementara itu, penerima kecemerlangan kepimpinan Menteri Besar Pahang Muhammad Amirul Amrin Muhammad Othman berkata, lepasan IPT ketika ini tidak seharusnya memilih pekerjaan mengikut bidang yang diceburi. Mengambil pengalaman sendiri, beliau yang merupakan siswazah Diploma Pengurusan Teknologi kini merupakan pembantu kesihatan di Klinik Pakar Mata di Hospital Universiti Islam Antarabangsa Kuantan sejak setahun lalu. Jauh dia kata rezeki dekat UIA, mana dulu saya pernah juga menjalani praktikal dekat situ, tapi itulah rezeki dekat bahagian klinikal itulah kata kita kena grab lah mana-mana pun dalam masa keadaan zaman sekarang kan. Pada majlis itu, seramai 12 graduan cemerlang telah menerima anugerah iaitu Anugerah Tuanku Chancellor UCYP, Hadiah Kecemerlangan Kepimpinan Menteri Besar Pahang, Hadiah Kecemerlangan Akademi Yayasan Pahang, Hadiah Kecemerlangan Kepimpinan Pengarah Urusan dan Hadiah Kecemerlangan Akademi Yayasan Pahang. Agro pelancongan terbaru di Temerloh bakal mengambil kehadiran pelancong akan dibuka di Kampung Ketam Februari tahun depan. Sarana pengenalan dilengkapi kepedulian Zumini, Shelley dan rumah berpesona itu menawarkan kepada pengunjung peluang bermain selain menikmati 15 spesies durian seperti duri hitam dan musangking. Pengurus Saranaga Agrofarm Syaiful Rizwan Abu Bakar berkata, kawasan seluas 15 ekar itu menampilkan Zumini antaranya sebagai tarikan utama yang akan dibuka kepada orang awam pada Februari 2021. Ia mempunyai 15 spesies ternakan biasa seperti ayam kampung serta 10 spesies eksotik seperti ayam onagadori dari Jepun. Terdapat juga pelbagai spesies burung seperti burung merak dan burung kuang selain pelbagai jenis itik. Pihaknya juga mempunyai lesen daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Taman Negara berhilitan bagi haiwan mamalia ruminan seperti landak, rusa dan kancil. Manakala kebun yang telah ditanam 600 pokok durian dijangka akan mengeluarkan hasil dalam tempoh 2 tahun lagi. Ini sebagai mini zoo lah. Mini zoo sampai kita Malaysia ni kita akan buat semua simple resort lah.
Pensyarah Perubatan Jabatan Perubatan Keluarga dan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Muhammad Nazri Muhammad Daud berkata, kegagalan komunikasi yang betul dan efektif akan menyebabkan individu mudah membuat keputusan serta andaian secara melulu. Sebagai kesimpulan, kegagalan mempraktikkan komunikasi berkesan yang berterusan di antara ahli keluarga sudah tentu memberi impak negatif kepada emosi, tingkah laku yang menyebabkan individu tersebut akan dibebani tekanan mental yang berat dan bahkan mencuba membunuh diri. Ketika dihubungi berita RTM, beliau menjelaskan dalam menjalani perintah PKPB ketika ini, ahli keluarga seharusnya lebih banyak melakukan aktiviti bersama ke arah memupuk hubungan kekeluargaan yang lebih erat. Penggunaan teknologi semasa juga seharusnya dimanfaat sebaiknya seperti panggilan video dan Skype untuk menghubungi rakan-rakan lain bagi berkongsi cerita dan sebagainya. Ini juga termasuk ketika melaksanakan arahan bekerja dari rumah. Semua majikan pelbagai sektor di Sabah digesa memainkan peranan membantu kerajaan meluaskan capaian program saringan prihatin PSP Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada pekerja masing-masing. Program oleh Kementerian Sumber Manusia itu bagi membantu golongan pekerja di seluruh negara menjalani ujian COVID-19. Pengarah Sosial Perkeso Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, di negeri itu, program berkenaan diaktifkan 6 Oktober lalu melibatkan daerah di Isytihar Zon Merah agar majikan di kawasan berkenaan melaksana saringan tersebut kepada pekerja bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Justeru, beliau berharap para majikan dapat memanfaatkan kemudahan berkenaan demi keselamatan pekerja di bawah tanggungjawab mereka. PSP meliputi semua pekerja termasuk pekerja asing yang mencarum di bawah Perkeso. Beliau berkata demikian ketika dihubungi di Kota Kinabalu. Perkeso Sabah merekodkan 37,239 majikan dengan 359,825 pekerja aktif berdaftar di negeri itu. Terkesan dengan kesukaran dihadapi pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS yang terkandas serta individu kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19, seorang usahawan muda menggerakkan projek Food Bank. Rak Food Bank yang ditempatkan di kedai runcit milik Marisa Kagus di UUC Teleport sehingga hari ini memberi manfaat kepada lebih 80 orang sejak dibuka pada 15 Oktober lepas. Projek yang diusahakan bersama rakannya Nur Mazia menyediakan pelbagai keperluan bekalan makanan asas seperti beras, tepung dan minyak masak. Inisiatif serupa pernah dilaksana ketika Perintah Kawalan Pergerakan Mac lalu, namun pengagihan para student yang terkandas di situ ataupun orang yang hilang pekerjaan ke, yang memang hilang punca pendapatan, itu yang sebenarnya jadi target kami. Ternyata kemudahan tersebut memberi kelegaan kepada orang ramai. Projek tersebut turut dijayakan beberapa individu prihatin yang turut serta memberi sumbangan kepada golongan terjejas COVID-19. Dalam pada itu, Malaysian Relief Agency MRA Sabah merayu kepada orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan akan digunakan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset.
Menurut Setiausaha Kerja MRA Sabah Alex Dennis, sehingga kini lebih RM58,000 berjaya dikumpul sejak tabung itu dilancarkan pada 30 September lalu. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh menyalur sumbangan ke akaun Maybank Malaysian Relief Agency Sabah. Beliau turut memaklumkan MRA Sabah telah menerima sumbangan peralatan perlindungan diri PPE dan pelitup separuh muka daripada pelbagai pihak. Ia akan diserahkan kepada Hospital Tawau, Kunak dan Lahad Datu serta pejabat kesihatan lain dalam kawasan zon merah untuk kegunaan petugas barisan hadapan. Sebelum ini, MRA Sabah turut bekerjasama dengan Majlis Belia Sabah membuka kemah bagi kegunaan petugas barisan hadapan semasa proses ujian saringan COVID-19 dijalankan, selain mengagihkan sumbangan pek tenaga untuk petugas di Pusat Kawalan Operasi Bencana di kawasan zon merah. Lagi paparan dari Sabah akan disampaikan menerusi slot dalam Berita Pagi pukul 7 pagi, selain perkembangan berterusan dalam buletin-buletin semasa. Difahamkan 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan keputusan yang kita buat hari 800,000. Manakala yang melibatkan penjawat awam di kawasan tersebut adalah seramai hampir lebih kurang 200,000. Bermakna 1 juta. Jadi kita boleh kurangkan pergerakan 1 juta pekerja. Dan ini saya kira boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Jom kawan-kawan, jadi aku nak bawa jalan-jalan. Besarnya kereta ini. Pengawal dingin pun bagus. Sejuk. Sejuk. Dah duduk elok-elok. Kita nak jalan ni. Pakai tali pinggang keledar dulu. Macam ni. Wah, brek dia pun bagus. Selamat kita. Mestilah. Ini kan kereta buatan Malaysia. Buatan Malaysia? Baguslah. Sebab itu kita kena sokong dan beli barangan buatan Malaysia. Ada kelas, harga berpatutan, keselamatan terjamin. Yang pasti barang baik barang kita. Betul-betul. Jom sokong beli barangan buatan Malaysia. Barang baik barang kita. Kembali, tanggapan tiada operasi penguatkuasaan pada hujung minggu menjadikan pengusaha dan pemandu lori bersikap sambil lewa dengan membawa lebihan muatan demi mencari keuntungan. Itu antara alasan yang diberi apabila ditahan kerana membawa lebihan muatan di jalan raya. Hakikatnya perbuatan itu boleh mengancam nyawa pengguna jalan raya. Sejak Jun hingga hari ini, 11 lori disita hasil 206 op perdagangan Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT Johor. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin PC, banyak aduan diterima berkaitan aktiviti lori perdagangan yang membawa lebihan muatan terutama di kawasan kuari dan kelapa sawit. Antara muatan yang dibawa termasuk kelapa sawit, batu dan pasir. Salah saya memandu pun ada. Itu menunjukkan betapa cuai dan tidak bertanggungjawab lah. Sama ada driver tu kan ataupun pengusaha lori. Terdahulu beliau menghadiri operasi perdagangan JSPT Johor. Sedara di Labuan, 12 individu masing-masing dikenakan kompaun RM1,000 kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB kerana kesalahan membawa penumpang melebihi 2 orang dalam kenderaan bersendirian. Ketua Polis Labuan, Superintendent Muhammad Farid Ahmad berkata,
Kesemua lelaki berumur 18 hingga 72 tahun diperiksa menerusi Sekatan Jalan Raya SJR di Jalan Tun Mustafa semalam. Turut ditahan 3 kenderaan kerana membawa melebihi 2 orang termasuk pemandu. Semua individu dikompam menerusi Peraturan 11/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. PKPP di Labuan bermula 17 hingga 30 Oktober ini bagi mengekang penularan COVID-19. Saudara, ini pula di Kemaman Terengganu, lebih 560 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan sepanjang 10 hari pelaksanaan Sekatan Jalan Raya SJR ketiga Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. SJR yang bermula pada 10 Oktober turut mengetatkan tahap penguatkuasaan terhadap pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 dalam kalangan masyarakat di daerah tersebut. Timbalan Ketua Polis Daerah Kemaman, DSP Muhammad Haki Hasbullah berkata, antara kesalahan tersebut tiada lesen memandu tamat tempoh, kenderaan tiada perlindungan insurans dan cukai jalan. SJR berkenaan turut membabitkan beberapa lokasi utama yang dikenal pasti termasuk 2 laluan utama iaitu Jalan Air Putih Cukai dan Jalan Geliga Cukai. Kita ada 8 tim pematuhan rela yang mana pematuhan Romeo yang diketuai oleh pasukan polis bersama pasukan rela, dan juga ada pasukan DPJ sebanyak 8 tim ataupun 8 pasukan yang bergerak khususnya di waktu siang hari memberi bantuan ke pasar awam, pasar raya dan juga kedai-kedai makan, di mana kita memberi nasihat supaya pematuhan SOP dipatuhi oleh pengunjung yang hadir di mana menekankan kepada beberapa perkara penjarakan sosial, memakai pelitup muka, selalu cuci tangan dan juga menggunakan sanitizer. Sepanjang tempoh PKPP bermula 10 Jun lalu, 25 individu yang gagal mematuhi SOP ditahan. 287 individu pula ditahan sejak PKP sehingga PKPP lalu. Pemakaian pelitup separuh muka sebagai pelindung COVID-19 telah diwajibkan kawasan tumpuan umum atau sesak di dalam pengangkutan awam. Meskipun ramai sedar pentingnya memakai pelitup separuh muka, namun masih ada yang mengabaikan arahannya. Wartawan Rusiah Abdul Hamid meninjau sekitar Alustar bagi merungkai persoalan sama ada arahan pemakaian pelitup separuh muka sesuatu yang menyusahkan atau sebaliknya, atau terpaksa menggunakannya kerana takut disaman penguatkuasa. RM1,000 itu jumlah kompaun yang akan dikenakan kepada mereka yang engkar daripada memakai pelitup muka mulai 1 Ogos lepas. Tidak kira daripada apa pelitup muka diperbuat, asal ia mengikut SOP, ia wajib dipakai. Ia untuk menjaga kesihatan diri sendiri dan orang lain. Kita jaga kita. Pemakaian pelitup separuh muka merupakan satu kaedah pencegahan penting bagi mengelak penyakit saluran pernafasan yang tersebar melalui virus termasuk COVID-19. Pelitup separuh muka boleh digunakan sama ada untuk melindungi orang yang sihat daripada dijangkiti atau untuk mencegah orang yang dijangkiti daripada menjangkiti orang lain. Satu yang kita panggil pelitup muka untuk perubatan dan juga yang untuk bukan perubatan. Okey, yang untuk perubatan ni digunakan oleh kita punya frontliner lah, seperti petugas kesihatan, orang yang bersimptom COVID ataupun orang yang menjaga pesakit COVID. Okey, untuk yang pelitup muka jenis bukan perubatan ni yang digunakan oleh orang ramai. Dan melihat dalam situasi semasa dengan fashionnya yang bagai-bagai, yang bentuk yang bermacam-macam, face mask ini, jadi sebenarnya yang penting bagi saya semua kena pakai. Menurut Ketua Penolong Pengarah Sembilan JKN Kedah Dr. Muhammad Fairuz Adnan, pemakaian pelitup separuh muka dengan cara betul mampu mencegah wabak, antaranya jenis 3 lapis yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM.
Pelitup muka atau face mask ni ada beberapa jenis. Salah satunya dia adalah dipanggil 3-ply mask. Dan 3-ply mask pun ada dua jenis lah. Satu jenis tie yang tali tu, dan ini adalah jenis ear loop. Jadi cara nak pakainya kita tengok dia ada dua warna kan. Satu di bahagian luar adalah berwarna biru. Yang ni jenis yang biru lah. Yang dalam dia warna putih lah. Jadi kalau nak pakai ni kita tengok yang bahagian atas tu kena ada besi ni. Dia ada besi keras ni. Apabila dikuatkuasakan, orang ramai yang melanggar arahan itu boleh dikempam RM1,000 di bawah Akta 342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jadi, ataupun susulan pada itu, saya minta semua pihak sentiasa mengamalkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Satu, antaranya sentiasa sanitizer. Kedua, andai kata kalau kita pergi shopping, pergi masjid dan seumpamanya, jangan lupa kita scan dulu kehadiran kita di situ. Dan antara yang sangat-sangat ditekankan, pelitup muka kita, face mask, dan juga jaga penjarakan sosial. Bagi pengusaha pelitup separuh muka Siti Khadijah Khaldi, 47 tahun, penguatkuasaan pemakaian pelitup separuh muka itu secara tidak langsung telah membantunya menjana pendapatan, terutama ketika dalam fasa PKP. Menerusi penghasilan pelindung separuh muka, pelbagai jenis fabrik, corak dan gaya dengan mengikut piawaian daripada KKM, dia mampu meraih pendapatan lebih RM3,000. Yang tempoh tu seluruh negeri. Saya post je, senang. Saya promote dalam Facebook, dalam IG post semua. Rusia Abdul Hamid, RTM. Saudara, Taman Botanikal Labuan merupakan taman negara pertama diwartakan di negara ini. Untuk memastikan keadaan landskapnya terpelihara, taman itu akan ditaraf dalam skala besar di bawah rancangan Malaysia ke-12. Wajih Handi Jack ada butirannya. Taman yang terletak berdekatan lapangan terbang Labuan ini telah wujud sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Dahulunya, tapak ini merupakan lokasi rumah kerajaan dikenali Bumbung 12 yang dibina pada tahun 1852. Pada tahun 2001, Kerajaan Persekutuan telah mewartakan Taman Botanikal sebagai taman negara pertama di Malaysia. Namun sejak pengiktirafan itu, kawasan taman ini tidak pernah dinaik taraf kemudahan infrastrukturnya. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Dr. Fadi Akmal Osman memberitahu pihaknya akan kerjasama dengan Jabatan Lanskap Negara dalam usaha naik taraf Taman Botanikal ini. Di situlah sebenarnya rumah kerajaan British yang didiami oleh Sir James Brooke semasa mula-mula duduk di Labuan kan. Jadi banyak fakta-fakta sejarah yang patut kita perkenalkan, dan perbadanan dengan juga kerjasama Jabatan Landscape Negara akan menambah baik dan meningkatkan fasiliti di Taman Botanikal itu. Dalam masa sama, Dr. Fadi yakin taman ini boleh diketengahkan ke peringkat antarabangsa kerana ia mempunyai nilai latar belakang sejarah yang menarik pada era zaman kolonial. Jabatan Landscape Negara juga memberi tumpuan dan perhatian untuk membantu perbadanan Labuan menaik taraf taman tersebut. Jadi kita nak tengok segala aspek, sebab infra dia yang dah merosot, lepas tu keadaan-keadaan landscape dia yang dah banyak tumbuh pokok-pokok yang tak sepatutnya, dan juga keadaan-keadaan harit dan saliran air-air sungai, anak sungai yang dah tersumbat dan sebagainya. Jadi kita nak naik taraflah keadaan keseluruhan Taman Botanikal tersebut. Pengunjung yang ditemui dilihat menyambut baik usaha kerajaan dalam memelihara khazanah dan hasil peninggalan sejarah. Ya, secara peribadi memang sangat setujulah. Sangat mengalu-alukan usaha oleh ataupun cadangan oleh pihak BBD di wilayah Persekutuan Labuan ini, iaitu menaik taraf Botanical Garden ini, memandangkan tempat ini memang menjadi tumpuan daripada orang ramai untuk melakukan riadah. Keprihatinan kerajaan dalam melaksanakan pembangunan khusus dan mencantikkan tempat menarik di
adalah DGPR Rekod pada 18 Oktober lalu dengan keputusan di tempat terakhir ke-27. Pelumba yang lebih dikenali dengan gelaran Super Kip itu sebelum ini sering berdepan masalah kecederaan sehingga terpaksa menjalani pembedahan longkang jari kelingking kiri. Pelumba kelahiran Perak itu pernah menjadi tumpuan apabila memenangi 2 perlumbaan Moto3 pada 2014 bersama Honda tim Asia. Dia menaikkan ke kelas Moto2 pada 2017 namun gagal memberikan impak sebelum kembali semula ke saingan Moto3 tahun ini. Kekosongannya selepas ini akan digantikan dengan pelumba Afrika Selatan Darren Binder yang akan bergantian dengan John McPhee. Ketiadaan pelumba tempatan dalam pasukan Petronas SRT sudah tentu membuat ramai peminat berspekulasi, namun tegas Dato' Razlan pihaknya tidak akan mengambil pelumba Malaysia jika tiada yang betul-betul setia dan kompetitif untuk diketegakkan. Baik, laporan tadi mengakhiri berita wilayah. Jadikan amalan mengimbas MySejahtera sebagai kebiasaan untuk rekod kemasukan premis yang dikunjungi. Juga amalkan cegah dari awal, amal norma baharu, patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan. Maka dengan itu, saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Dan saya Fazim.